الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan kitab Riyadhus Salihin. Kita masuk hadis yang seterusnya. Kalau kitab yang sama dengan saya, macam biasa, hari ini muka surat 90. Muka surat 90. Hadis yang ke-8. Jumpa tak? Yang versi lain hadis yang ke-8 muka surat berapa? Cuba tulis sikit. Dan pada yang nak ambil link Zoom petani, nak share ke grup-grup taman perumahan dia, adik-beradik dia, boleh ambil sekarang. Boleh ambil dan share supaya kita mainkan peranan, kita pun dapat pahala sama menyebarkan majlis ilmu. Hadis yang ke-8. Kita masih lagi dalam bab muraqabah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi hadisun hasanun rawahu Tirmidzi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang bukan kepentingannya. Maksudnya apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Min husni islamil mar'i. Antara sebaik-baik, sesempurna kebaikan Islam seseorang. Macam mana kita nak buat ayat seorang Muslim, min husni islamil mar'i, daripada kebaikan Islam seseorang. Maknanya perkara yang sangat baik bagi seseorang Muslim. Saya nak sebut min daripada, husni kebaikan, islamil mar'i Islamnya seseorang. Di antara kebaikan Islam seseorang. Saya nak buat ayat macam ni. Min husni islamil mar'i, daripada kebaikan Islam seseorang. Ada tak yang versi lain daripada saya? English version ke? Kalau yang teks saya ni dia sebut, sebaik-baik Islam seseorang ialah meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Sebaik-baik Islam seseorang. Ada tak siapa punya versi ayat dia lain sikit pada yang saya? Ataupun kalau ada yang mana, biasa siapa? Azura ke apa nama? Yang biasa share, bukan Azura. Yang biasa share English translation. Ada tak English translation? Yang ni bagus kalau ada English translation. Ataupun versi lain. Ada tak? Boleh tulis sikit kat ruangan chat tu. Saya baca dekat chat. Ada? Yang versi saya, sebaik-baik Islam seseorang ialah meninggalkan perkara yang tidak memberikan manfaat kepadanya. Tak ada? Tak ada orang nak share kat ruangan chat? Hello, anybody home? Apa khabar semua? Assalamualaikum.
Khabar baik semua Ustaz. Dengan hujan dan guruh di sini semua takut ni. Di pejabat ni. Oh, masih kat pejabat. Kak Rahayu, di antara sebaik-baik Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak manfaatnya. Di antara sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Okey? Oh, di pejabat Tuan Raja Azmi, alhamdulillah. Di antara sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ada tak yang ada English translation? Saya nak yang ayat depan tu. Di antara sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ada tak terjemahan lain lagi? Tanda kebaikan Islam seseorang ataupun appearance. Sebaik-baik appearance seseorang Islam. Macam mana nak terjemah? Min husni islamil mar'i tarkuhu marus aniza. Betul. Betul. Kak Ros Aniza ni biasa share yang English translation. Di antara, boleh faham tak kalau baca terjemahan ni? Di antara sebaik-baik Islam seseorang itu ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Ya. Betul, ini makna dia. Cuma di antara sebaik-baik Islam seseorang, min husni islamil mar'i. Boleh faham Tapi dia nak bagi tahu poinnya ialah bila kita ni sebagai seorang Islam, sebaik-baik perkara ialah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita. Sesuatu bukan cerita kepentingan, cerita yang tidak bermanfaat. Tanda kesempurnaan Islam seseorang, dia tidak buat perkara yang tidak ada manfaat. Dia mengelak, dia tak melakukan perkara yang tidak bermanfaat. Macam mana kita nak terjemah? Adalah meninggalkan perkara yang tidak penting baginya dalam kehidupan dunia demi mengutamakan kehidupan akhirat. Itu semua mafhum. Itu semua adalah kefahaman kita bahawa bagi seorang Islam, perkara terbaik untuk dirinya ialah tak buat perkara tidak bermanfaat. Tak apalah. Nanti kalau Kak Ros jumpa yang English translation, tolong bagi. Sebahagian daripada eloknya sifat keislaman seseorang itu adalah dia suka meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Saya tak jumpa ayat yang saya nak. Tapi yang paling mirip ni. Tengok je. Abu Hurairah, may Allah please reported messenger of Allah said, it is from the excellence of a believer's Islam that he should shun that which is of no concern to him. It is from the excellence of a believer's Islam. From the excellence. This hadith lay down a very important principle that one should avoid senseless thought and action. If one act upon this principle, he can save himself from many sins and evils. Evils. Sebut apa tajwid makhraj EVILs. Evils. Macam mana tajwid dia ni? Evils. Yeah. Evils. Senseless thought and action. Okeylah, maknanya dia sebut it is from the excellence of a believer's Islam. Min husni, daripada kesempurnaan, keindahan, kecantikan, kebaikan Islam seseorang, antara yang utamanya
dia meninggalkan, avoid senseless thoughts and action. Tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat, sama ada percakapan ataupun perbuatan. Perbuatan termasuk tulisan, perbuatan termasuk melihat, percakapan ataupun perbuatan. Apa contoh perkara yang senseless ni? Perkara yang tidak bermanfaat. Yang orang Islam yang sempurna Islamnya, dia avoid, dia tak buat perkara yang tak bermanfaat. Dan ada orang yang buat benda ni. Antara contoh perkara tidak bermanfaat apa? Antara contoh perkara yang tidak bermanfaat, apa dia? Antara contoh perkara yang tidak manfaat. Umur dia tinggal berapa tahun lagi nak hidup. Kubur kata, mari, mari. Rumah kata, pergi, pergi. Tapi dia masih melakukan senseless tadi. Senseless action and thoughts. Oh, tengok wayang. Tengok wayang. Sekarang ni orang tengok wayang, dia tak tengok wayang, dia wayang dah. Wayang masuk dalam rumah dia. Wayang masuk dalam telefon. Dia panggil apa benda tu? Bayar, subscribe. Nak tengok cerita apa boleh tengok. Bayar berapa ringgit berapa ringgit bayar benda? Netflix. Netflix. Bukan. Netflix. Benda Netflix. Biasa bayar berapa ringgit boleh tengok cerita banyak, dia orang kata. Alah, cerita yang ada dalam TV pun tak tertengok dah. Serabut nak kawan anak-anak. Kadang-kadang Allahu Akbar. Tapi ada orang yang topik sembang dia cerita. Tengok drama tu, drama ni. Dia umur dia tu, nak kiranya dah tak lama dah. Tinggal beberapa tahun saja lagi nak hidup. Tapi masih lagi melakukan useless tadi. Perkataan Shan dari terjemahan bahasa Inggeris itu persistently avoid, ignore or reject. Ya. Hendak betul. Yang ni bagus. Dia avoid, dia ignore, dia reject perkara-perkara yang senseless thought and action tadi. Dia jauhi, dia reject perkara yang tidak memberi manfaat. Layang bukan saya kata tak boleh tengok langsung TV, ada masa kita nak release stress juga ustaz, duduk keluarga, nak tengok cerita. Yelah. Tapi ada orang yang hidup dia duduk cari movie je, cari drama, duduk pilih cerita je. Ada orang yang okeylah sekali-sekala nak release. Maka kita kata bolehlah sekali-sekala. Tapi jangan sampai kita ni dah jadikan benda tu habit, kemestian. Asyik ber-Facebook, ber-TikTok. Suka jaga tepi kain orang. Tepi kain. Tepi kain dalam Islam tak apa. Maksudnya nak nasihat. Tepi kain tak apa. Jangan masuk dalam kain. Tepi kain kita nak nasihat, nak beritahu tak apa. Itu masuk dalam hadis ad-dinun nasihah. Agama Islam ini berdiri di atas dasar saling menasihati. Asyik ber-Facebook, ber-TikTok je. Ini bonda-bonda yang dalam ni petani main TikTok tak? Kan? Ada yang baru bersama kita, Kak Dasimah Satai. Kita baca kitab hadis Riyadhus Salihin. Sekarang ni dalam bab apa Dalam bab apa? Bab muraqabah. Okey, jadi kesimpulan hadis yang pertama yang kita baca petang ni, antara tanda kesempurnaan Islam seseorang, tanda dia avoid, dia shun tadi, dia reject perkara-perkara yang senseless, yang useful, yang tidak memberi manfaat kepada dunia
dan akhirat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda kesempurnaan Islam seseorang, dia meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat. Okey. Tadilah duk ngopak hau orang cerita, dia duduk scroll tengok. Artis ni bertunang, artis ni bercerai, artis ni buat album baru. Nak buat apa benda? Tak ada faedah langsung. Artis tu tak pernah like pun status dia. Dia artis tu jatuh pokok sikit, dia nangis, sedih. Artis tu kena pisah lalu ke. Dia lah yang susah hati kat rumah. Nak buat apa? Kawan tu tak kenal pun kita. Jadi baiklah kita baca Quran. Baiklah kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Dapat ilmu, dapat pahala. Tinggalkan perkara yang tidak berfaedah. Dia pergi kenduri kahwin, duduk sibuk. Oh, pengantin lelaki rendah lah. Yang perempuan tu tinggi sikit kan. Yang lelaki putih handsome, yang perempuan gelap. Yang ni gemuk, yang ni nipis. Makanan susu macam ni. Lagu apa dia pasang? Allah. Dia patut kita pergi kenduri kahwin, doakan pengantin, tahniah mak ayah pengantin. Ni dia duduk sibuk. Dia pakai lansir ni tak kenalah color gini dengan warna dinding ni, tak matching dengan warna pakaian pengantin pula. Ini semua mala yakni senseless talk and action. Perbuatan-perbuatan yang useless, yang tidak berguna tadi. Yang orang yang sempurna Islam seseorang, dia akan tinggalkan perkara-perkara seumpama ini. Ada orang, saya tak tahu betul ke tidak. Dia kata ada orang, Ustaz, dia tak beli pun. Dia buka telefon dia tengok Shopee. Dia tengok barang, dia tengok scroll barang, pakaian, barang makeup, makanan. Kerja dia tengok, beli tak, pitih tak ada. Duit tak ada. Tapi dia tengok, ya Allah. Min husni islamil mar'i. Antara kesempurnaan, kecantikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Okey, jadi kita baca hadis yang seterusnya. Hadis seterusnya ni suspend. Hadis yang ke-9. An Umar radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yus'alu ar-rajulu fima daraba imra'atahu, rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Ni kena ambil nota sikit. Kita baca dulu makna. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki itu tidak ditanya mengapa ia memukul isterinya. Macam mana tu? Seorang lelaki, cuba tengok, ada tak terjemahan lain? Ada tak versi terjemahan lain? Kalau terjemahan saya ni, seorang lelaki itu tidak akan ditanya, tidak dituntut mengapa ia memukul isterinya. Tidak dipersoalkan. Muka surat 90 kalau buku sama dengan saya. Ada tak orang lain lagi hadis ke-9 ni ayat yang lain? Kalau yang English boleh share tak? Kak Ros. Tidak ditanya seorang lelaki kenapa dia pukul isterinya. Buku saya sama dengan terjemahan Ustaz. Okey. Ada tak yang terjemahan lain sikit? Tidak ditanya seorang lelaki ataupun tidak dipersoal kepada seorang lelaki kenapa dia pukul isterinya. Ni kita tengok orang lelaki pukul isteri, jangan tanya sebab apa pukul. Tengok ni. The Prophet said, no man shall be asked for the reason of beating his wife. Tak ada orang akan ditanya. Shall be asked ni macam tidak dipertanggungjawabkan, tidak dituntut, tidak ditanya, tidak dipersoal. Either di dunia ataupun di hari akhirat. Okey. Ni kena ambil nota sikit.
tulis di kitab masing-masing, hadis ini hadis dhaif. Hadis ini hadis dhaif kerana di dalam sanadnya ada Abdurrahman Al-Maslami. Apalah tu, itu ilmu hadis. Kenapa hadis ni jadi dhaif? Sebab dalam sanad dia ada seorang perawi yang bernama Abdurrahman Al-Maslami. Dia ni kalau dia meriwayatkan hadis, para ulama hadis kata hadisnya dhaif. Satu. Yang kedua, katakanlah hadis ni Ustaz, Abdul Rahman apa tadi? Al-Maslami. Islami. Tapi kalau kita nak kata Ustaz habis Abu Daud riwayatkan, takkan hadis yang dhaif. Okey. Sekiranya kita nak pegang, nak berhujah juga dengan hadis ini, kefahamannya begini. Tidak ditanya, tidak dipersoal seorang suami yang pukul isterinya, dalam kurungan suami yang bertakwa, suami yang terkenal soleh dan menjaga halal haram. Sebab kita bimbang orang salah guna hadis ni, kita bimbang orang lelaki salah guna hadis ni, dia pukul je isteri dia. Dia pukul je. Masuk dalam mahkamah, apa awak pukul isteri awak ni? Dia pun baca hadis ni. Maka kita kata hadis ni yang abang baca tu hadis dhaif bang. Hadis Nabi ni, Imam Abu Daud. Tak apalah. Kalau abang nak berhujah dengan hadis ni juga, tapi hadis ni maksudnya suami yang saleh, yang bertakwa. Abang yang pukul saya tu, subuh abang semayang pukul 8.30. Tu pun sebab pergi kerja. Abang on off je solat. Okey, jadi jelas tak perkara ni? Faham tak? Maknanya pertama kita kata hadis ni adalah hadis yang dhaif. Tak boleh persoal, tak boleh tanya orang lelaki yang pukul isteri. Kita kata dalam sanad, dalam narration hadis ini ada perawi yang dhaif. Jadi hadis jadi dhaif, satu. Yang kedua, kalau nak pakai juga maksud hadis ni, okeylah. Maksudnya ialah suami yang saleh, suami yang bertakwa. Orang tak tanya, tengok seorang lelaki, kita tahu dia ni orang saleh, orang yang jaga halal haram. Dengar cerita dia ada pukul isteri dia. Dan satu lagi yang ketiga, syaratnya pukul itu bersebab dan tidak melanggar kaedah pukul yang diizinkan oleh syarak. Bersebab, sebab mungkin suami ajak bersama, isteri menolaknya. Ada suami marah. Ataupun ada berlaku kalau dalam ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala sebut peringkat-peringkat bagaimana seorang suami nak menegur isterinya. Dalam Quran, surah An-Nisa, tulis ayat 34. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Surah apa? An-Nisa. Ayat berapa? 34. Ada siapa nak tolong share dekat ruangan chat makna ayat ni? Sangat baik. Apa maksudnya? Isteri-isteri yang kamu bimbangi, isteri-isteri yang lawan cakap, yang nusyuz, maka fa'izuhunna. Berilah nasihat kepada mereka nasihat. Beri nasihat pun kerah juga. Maka wahjuruhunna fil madaji'. Wahjuruhunna fil madaji'. Yang pertama nasihat. Yang kedua tinggal di tempat tidur. Tinggal di tempat tidur ni ada beberapa tafsiran. Ada kata tak tidur sekali, ada kata masa tidur tapi paling kat arah lain. Lepas tu yang ketiga wadribuhunna, maka boleh pukul isteri
Dengan syarat juga. Tak boleh pukul di muka, tak boleh pukul sehingga melukakan, tak boleh pukul sampai patah riak. You know what is patah riak? Patah riak maknanya patah lah. Pukul isteri mencederakan, tak boleh. Tapi asasnya hadis ni kita katakan hadis ni dhaif. Nak pakai juga kena syarat tadi. Suami bertakwa, suami soleh. Ustaz, dalam Islam memang boleh ke suami pukul isteri? Tu ayat Quran surah An-Nisa ayat 34 tadi. Allah sebut pukul untuk displaykan. Kesan pukul sangat-sangat hebat apabila suami itu suami yang soleh dan menyayangi isteri. Dan isteri menyayangi suami. Dia bila kasih sayang tu kuat, pukul sikit, dia bukan sakit fizikal, tetapi terkesan di hati seorang isteri. Gitu. Boleh ke dalam Islam, Ustaz? Boleh. Jangan pukul di muka, jangan lukakan, jangan cederakan, jangan tinggal kesan. Boleh. Pukul untuk disiplin. Pukul kat bahu, pukul kat punggung, pukul kat peha. Jangan mencederakan. Okey. Jadi jelas ini hadis ni. Jangan ada orang lelaki yang salah guna ayat hadis ni lalu dia pukul isteri sewenang-wenangnya. Orang tegur kan nasihat. Dan sebab apa? Dia kata baca hadis tu. Kan Saidina Umar riwayat dah hadis. Jangan tanya. Kalau orang lelaki pukul isterinya, jangan tanya kenapa. Jangan salah guna. Ni ada ayat ni. Kaum lelaki telah memimpin bagi kaum wanita. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka ke atas sebahagian yang lain. Dan kerana mereka telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat pada Allah dan melihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh kerana Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya derhaka pada suami, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan adab-adab tadi. Tapi ramai juga isteri yang pukul suami. Ya, suami kena. Waktu dia ngamuk lah. Suami jangan lawan. Biarlah kena sekali-sekala tu. Maafkanlah. Kan? Setuju? Setuju? Tak setuju. Setuju ke tak? Kalau isteri pukul suami tu jangan lawan, jangan marah dia, biarlah dia nak release. Setuju tak? Setuju. Isteri tolong jawab. Isteri tolong jawab. Ni isteri yang suka pukul suami lah ni. Ustaz, kalau kita baca hadis sendiri, kalau baca betul, bagus soalan Kak Rahimah ni. Kalau kita baca hadis ni sendiri, macam mana kita tahu hadis tu dhaif ya? Oh, ya betul. Sebab tu kita yang pertama sekali kena belajar. Ilmu hadis ni yang perlu belajar. Perlu belajar, perlu rujuk. Ada sebab tu kita bagus membaca supaya bagi knowledge, bagi ilmu, tetapi bila kita rasa keliru, bila kita rasa ada macam mana boleh ke hadis ni? Atau orang lelaki kalau gini bolehlah nak pukul sewenang-wenangnya isteri macam mana? Itu kena rujuk. Macam saya sebelum saya kuliah ni, petang ni saya baca hadis ni, saya cari syarah dia, saya baca juga syarah yang ulama yang mensyarahkan hadis ni. Dan ulama lah yang menyatakan bahawa hadis ni hadis dhaif. Sebab Abdul Rahman Al-Maslami ada dalam sanad. Seorang lelaki salah seorang perawi. Perawi dia ni kalau dia duduk dalam mana-mana sanad, hadis yang akan jadi dhaif. Ulama sebut dhaif. In case kalau orang nak pakai jugalah hadis ni, maka syarat dia pula.
Mesti daripada suami yang bertakwa. Jangan tanya kalau suami yang bertakwa, soleh, dia pukul isteri. Jangan tanya. Itu maksud hadis ni. Yang seterusnya, nak pukul, tak boleh di muka, tak boleh mencederakan. Saya ada dengar suami boleh pukul isteri. Jika isteri bersalah tapi pukulan tu lembut. Seperti mukul dengan sapu tangan. Yelah, maknanya bukan pukul ni nak cederakan. Pukul untuk disiplin dengan kain. Yang tidak mencederakan. Okey. Hadis yang seterusnya. Kita masuk bab yang seterusnya. Muka surat 91. Babut taqwa. At-taqwa. Apa maksud taqwa? Bab taqwa, kalau kita orang lelaki setiap hari Jumaat, khutbah Jumaat mesti jadi rukun. Mesti jadi rukun untuk baca khutbah pada hari Jumaat. Khatib mesti sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Mesti rukun khutbah. Repeat, remind berkenaan dengan taqwa. Kita masuk bab taqwa. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tanya pada seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab seorang sahabat yang expert dalam bidang Al-Quran. Jadi Sayyidina Umar tanya dia, "Wahai Ubay, apa makna taqwa? Apa makna taqwa, wahai Ubay?" Lalu Ubay bin Ka'ab jawab pada Sayyidina Umar. Dia tanya balik soalan pada Sayyidina Umar. Tuan pernah tak berjalan di waktu malam di jalan yang ada duri? Sayyidina Umar kata, pernah lah. Ubay kata, kalau tuan lalu jalan macam tu, duri, di malam hari, macam mana langkah tuan? Sayyidina Umar kata, aku akan berhati-hati. Setiap langkah aku nak pijak, aku cek dulu ada duri ke tidak. Dah lah gelap, aku akan hati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah makna taqwa. Iaitu dengan penuh hati-hati. Itu makna taqwa. Dia berhati-hati dalam setiap langkah dia. Berhati-hati. Langkah dia takut terkena duri. Maka taqwa, kita berhati-hati. Takut terkena duri-duri dosa. Buat gini ni boleh ke tidak? Ni kita buat loan ni. Loan kita ni riba ke tidak ni? Kita nak ambil insurans ni macam mana? Syubhah ke tidak ni? Ini orang yang bertakwa. Dapat projek. Tapi kena buat. Saya ada kenal seorang. Dia dapat satu projek. Lama tak ada projek. Tiba-tiba dapat projek wiring. Wiring kedai. Nak pergi wiring kedai. Wiring. Dapat projek RM25,000. Dia kata, Ustaz, Alhamdulillah dapat projek ni. Tiba-tiba dimaklumkan pada dia, wiring kedai tu kedai nak jual arak. Arak. Beer. Nak jual arak. Takwa yang ada dalam hatinya, dia tolak. Dia tak ambil projek tu. Walaupun dia dah lama tak ada kerja, tak ada projek. Bila dapat projek, rupanya wiring untuk kedai arak. Dia pun tolak. Ini maksud ayat. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Orang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar terhadap masalah-masalahnya. Dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ini takwa. Dia jaga setiap langkah dia. Ya Allah, takwa. Kita masuk bab takwa. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kalau dalam setahun, berapa kali Jumaat ada? Dalam setahun. 52. 52. Oi, laju kira.
Satu tahun 52 minggu. Oh, 1 tahun 52 minggu. Dalam seminggu ada berapa kali Jumaat 52. Khutbah, kalau khutbah Jumaat, ada 2 khutbah. Khutbah pertama dan khutbah kedua. Jadi berapa? Kali 2, 104. 104. Tambah khutbah raya. Idul Fitri. Khutbah pertama, khutbah kedua, 106. Idul Adha. 108. 8. Khutbah kahwin. Lepas tu kalau tahun tu dia kahwin 3 kali. Ustaz cukup. Contoh Ustaz, jangan contoh panjang sangat Ustaz. Okey. Maknanya dia dipesan takwa. Rukun ketika khutbah disampaikan ittaqullah. Khatib kata usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya pesan kepada kalian dan kepada diri saya supaya bertakwa kepada Allah. Pesan takwa. Ya Allah, ya Allah. Jadi sebab itu takwa ini sangat-sangat penting. Kita tengok ayat ni, wahai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang beriman, bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, takwa sungguh-sungguh. Fattaqullaha mastata'tum. Ayat yang kedua, maka bertakwalah engkau semua kepada Allah sekuat-kuatmu. Ayat yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul sesuai dengan apa yang sesungguhnya. Tengok takwa tu kita kata taat pada Allah. Tapi Allah Ta'ala sebut bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul. Berkata dengan kata-kata yang betul ini termasuk dalam takwa dah. Tapi mana berkata betul, berakhlak mulia, cakap yang baik, berusahalah. Ini semua takwa. Tapi dalam banyak-banyak ni Allah Ta'ala sebut takwa dan Allah sebut juga berkata yang betul. Menunjukkan di antara ciri-ciri utama orang yang bertakwa, kata-kata dia itu kata-kata yang baik. Qaulan sadida. Kata-katanya adalah kata-kata yang baik. Ini di antara ciri utama orang yang bertakwa. Kalau dia bercakap perkara baik. Dia tidak menipu. Dia tidak mengumpat. Tak sibuk cari hal orang. Ini qaulan sadida. Ciri utama orang yang bertakwa. Macam biasalah, setiap bab Imam Nawawi akan mulakan dengan ayat-ayat Al-Quran. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini dipanggil ayat apa ni? Surah At-Talaq ni dipanggil ayat apa ni? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat apa ni? Ayat berapa ribu? Siapa beri nama 1000 dinar ni? Siapa yang bagi nama ayat ni 1000 dinar? Benarnya ATM ni. Ayat ni ayat ATM. Bukan saja 1000 dinar. 1000 dinar ni sikit. ATM. Saya cuba cari dalam kitab, dalam hadis, ayat 1000 dinar. Tak ada lah. Yang beri nama 1000 dinar ni barangkali orang Melayu kita. Kalau siapa yang ada asal-usul perkataan 1000 dinar ni boleh share. Ada orang tampal ayat ni buat frame. Tampal dalam office. Bisnes rasuah juga. Dia tampal ayat ni dalam kedai makan. Gaji pekerja tak bayar penuh. Dia tampal dalam office. Tapi claim tipu. Komisen tipu, rasuah.
tipu customer. Tapi ayat ni ditampar kat dinding. Siapa tahu cara nak beramal dengan ayat ni? Yang kata ayat tambah rezeki, saya setuju. Ayat ni ayat tambah rezeki. Tapi nama 1000 dinar ni, nama orang Melayu bagi. Banyak lagi ayat yang 1000 dinar. Astaghfirullahalazim tu 1000 dinar juga. Orang nak beritahu tambah rezeki. Yang ayat tambah rezeki. Tapi how? Siapa tahu cara beramal dengan ayat ni? Dalam kitab kita ni, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ayat surah At-Talaq, ayat nombor 2 dan 3. Dibaca 7 kali setiap pagi dan petang. Siapa tahu cara beramal dengan ayat ni? Boleh share. Kak Salihah kata dibaca 7 kali pagi dan petang. Siapa tahu cara beramal dengan ayat ni? Boleh share sikit? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa tahu? Mungkin boleh share kat sini cara beramal dengan ayat ni. Ada tak? Sebenarnya cara beramal dengan ayat ni sebagaimana yang saya cerita tadi. Lelaki tu lama tak ada projek wiring, tiba-tiba dapat projek wiring. Bila dapat projek wiring, dah lah lama dah tak ada projek, tak ada duit masuk. Tiba-tiba dapat. Dapat je tahu wiring kedai ni nak jual arak. Dia pun kata saya tak jadi buat, saya tak nak buat kerja ni. Itulah cara beramal dengan ayat tadi. Ada orang kita, dia sebut baca 10 kali sebelum tidur, 30 kali, 7 kali, 3 kali. Tapi pergi jogging, pakaian tak tutup aurat. Macam mana? Itu bukan cara beramal dengan ayat ni. Berusaha bersungguh-sungguh tinggalkan yang haram. Ya, inilah cara beramal dengan ayat tadi. Nak baca Quran berapa kali, baca. Kita dapat pahala baca ayat Quran tu. Tetapi cara beramal dengan ayat wa man yattaqillah. Itu wa man yattaqillah. Dia nak berniaga, dia jujur. Dia berniaga, dia beri yang terbaik pada orang. Ikhtiar bersungguh-sungguh. Jadi, ada orang duk faham kena tampar kat dinding ayat ni. Bila tampar kat dinding, murah rezeki. Ada orang faham duk baca ayat ni. Man yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Pergi ke office nak berniaga, pakai baju ketat, timbul situ, timbul sini. Kat mana man yattaqillah? Ya, betul. Puan Maziah. Cara beramal dengan ayat ni ialah kefahaman pada ayat ini. Siapa yang bertakwa, berhati-hati dalam setiap amalan kehidupan, Allah akan permudahkan jalan keluar. Keyword pada ayatnya takwa. Syarat takwa baru murah rezeki. Yes, ni kefahaman yang betul. Ni cara kita nak faham. Ini cara kita nak beramal dengan ayat ni. Syarat takwa murah rezeki. Ini cara beramal. Bukan kita kata kena baca 3 kali, lepas tu pergi office. Masuk office lewat dah. Lepas tu baca pula 7 kali. Tipu klien, tipu customer. Banyak orang yang terlibat dengan ayat-ayat ni, orang yang berniaga. Tanpa. Saya pun berniaga. Saya. Semua orang tahu. Saya duduk berniaga habatus sauda, minyak zaitun, madu. Yang saya berniaga ni, saya sendiri makan tiap-tiap hari. Isteri saya makan, anak-anak makan. Yang kita share dengan orang ini, yang kita amalkan. Yang kita lalui, kita rasa sendiri. Tiba-tiba, saya nak suruh laku. Saya berniaga habatus sauda, saya tipu. Itu tidak takwa walaupun saya tampar ayat ni dalam office. Tipu customer. Siapa yang umur 68 makan ubat ni, muka dia akan jadi 28. Itu tipu lah. Walaupun ada tampar ayat wa man yattaqillah. Jadi cantik yang Kak Maziah tulis dalam ruangan chat ni. Ini kefahaman yang betul. Keywordnya ialah
taqwa. Orang syaratnya bertakwa, dia akan murah rezeki insya-Allah. Dia akan Allah bagi jalan keluar terhadap masalah-masalah dalam hidupnya. Kita baca satu lagi ayat. Kita baca satu lagi ayat. Qala Allah Ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Jikalau engkau semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembezaan. Dia boleh different kan antara kebenaran dan kesalahan, juga menutup kesalahan-kesalahanmu serta mengampuni dosamu, dan Allah memiliki keutamaan yang agung. Jadi Ustazah Mardiyah, terima kasih Ustazah. Jadi ayat yang terakhir, jikalau engkau bertakwa, ini jenis orang yang bertakwa. Jenis orang yang jaga sekecil-kecil perkara, takut terjerumus kepada yang haram. Dia jaga. Orang yang takwa, orang yang jaga halal haram, orang yang jaga perintah Allah ini, Allah jadikan baginya yaj'al lakum furqanan. Allah Ta'ala lontarkan dalam jiwa dia ni sense yang furqanan, yang boleh membezakan antara yang hak dan batil. Dia bertakwa, dia mungkin jenis tak ingatlah dalil. Dia mungkin seorang yang dia bukan ustazah, dia bukan ustaz. Dia orang biasa. Tapi dia sangat-sangat jaga perkara halal haram. Dia sangat-sangat berhati-hati dengan setiap teguk air, setiap suap ke nasi ke mulutnya, dia pastikan halal. Dia jaga takwa. Orang macam ni, yaj'al lakum furqanan. Allah Ta'ala lontarkan ke dalam hatinya, dalam jiwanya, dia ada sense. Dia boleh membezakan perkara yang hak dan batil. Ini kelebihan. Dia bukan dia ingat dalil. Dia bukan hebat hadis macam ustaz mana ceramah. Tak. Tapi dia ni orang yang jaga halal haram. Takwalah. Orang yang macam ni Allah Ta'ala akan jadikan untuknya pembeza dalam hati dia. Ni aku tak sedap hati, tak boleh buat ni. Yang ni, hati tak tenang lah, tak nak buat. Allah lontar ke dalam hatinya. Kita baca ayat yang hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqakum faqalu laysa an hadha nas'aluk qala fayusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibn khalilillah qalu ليس عن هذا نسألك قال فعن معادل العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا متفق عليه. Hadis ini menarik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia? Jadi ada orang datang tanya Nabi, siapa orang yang paling mulia? How? Macam mana nak menilai seorang yang mulia? Ada orang mai tanya Nabi, siapa yang paling mulia? Jawab Nabi, atqahum, orang yang paling bertakwa di kalangan mereka. Jadi poin hadis ni bab ni lah. Poin hadis kat sini lah. Apabila Rasulullah jawab secara spontan. Bila orang tanya, siapa paling mulia? Nabi kata paling bertakwa. Jadi spontaneous Rasulullah itu nak beritahu memang manusia paling mulia ialah paling bertakwa. Dan ini berdasarkan ayat Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Jadi jawapan Nabi bila sahabat datang tanya, siapa yang paling mulia? Wahai Rasulullah, orang macam mana orang paling mulia? Rasulullah jawab, orang paling bertakwa. Sahabat kata, bukan ni kami maksudkan.
Kalau Rasulullah kata yang paling mulia ialah Yusuf bin Nabi huwa Nabiullah, ibnu Nabiyillah, ibnu Nabiyillah, ibnu Khalilillah. Bila Nabi kata yang paling mulia, paling bertakwa. Jadi yang tanya tu kata, tak, bukan ni yang saya maksudkan. Lalu Nabi kata kalau gitu yang paling mulia Nabi Yusuf lah. Sebab Nabi Yusuf dia bin Nabi bin Ibrahim. Yusuf. Yusuf bin apa? Cuba tulis kat ruangan chat. Nabi Yusuf bin apa? Ha? Yusuf bin apa? Cuba tulis sikit. Okey. Dua orang je tahu Nabi Yusuf bin Yaqub. Yusuf bin Yaqub. Yaqub bin apa? Yusuf bin Yaqub. Yaqub bin Yaqub bin ya betul Pak Rahimah. Yaqub bin Ishaq. Ishaq bin Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Tengok ni. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Inilah orang yang mulia kata Rasulullah. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Kita balik pada asal hadis ni. Orang datang tanya Nabi, siapa yang paling manusia paling mulia? Nabi kata orang paling bertakwa. Tak Rasulullah, bukan itu maksud saya. Kalau gitu Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Inilah yang paling mulia. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi. Lalu yang tanya soalan tu kata, bukan, saya tak maksudkan ini. Lalu Rasulullah kata apa? Bukan ini yang saya cakap belum. Kalau begitu, tentang turunan bangsa Arab yang kau tanyakan. Kalau gitu maksud kamu di kalangan orang bangsa Arab. Oh, kalau begitu, orang-orang yang baik pada masa jahiliyah dan dia juga baik ketika Islam bila mereka memahami Islam. Inilah orang mulia. Manusia seolah-olah berat untuk menyedari asal kejadiannya dari Adam dan Hawa. Juga berat untuk menyedari bahawa asal kejadian dari itu, maka dengan alasan apakah untuk melebihkan dirinya dari orang lain selain dari jasa-jasa baiknya atau takwa yang bererti budi kebaikannya kepada sesama manusia. Karena itulah Rasulullah tidak dapat menunjukkan selain dari itu bahawa kemuliaan itu tetap berdasarkan takwa semata-mata. Maksudnya ialah kaitan hadis ini dengan bab takwa ialah bila sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapa orang paling mulia? Spontan Nabi kata, atqahum, orang yang paling bertakwa. Dah, kami bukan maksudkan itu, wahai Rasulullah. Rasulullah kata, kalau gitu Yusuf lah bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Tak Rasulullah, bukan itu yang kami maksudkan. Begitu Rasulullah kata, yang paling mulia di kalangan kamu, di kalangan orang Arab ni, ialah mereka lah yang paling mulia ketika zaman jahiliyah. Mereka juga paling mulia setelah memeluk Islam apabila mereka faham Islam. Itu yang paling mulia. Okey. Hadis yang seterusnya. Sebelum saya baca hadis yang seterusnya, ada tak yang nak tanya soalan? Ada tak nak tanya soalan? Ada nak tanya soalan? Ataupun kita terus baca Oh, orang nak cuti raya kan? Cuti raya panjang. Pergi ke mana cuti raya dia? Ke dah balik cuti raya? Saya sebenarnya saya ada kat Terengganu ni. Baru turun flight. Lari sampai. Sebab itulah kuliah petang ni belakang lansir. Tak ada background cantik hari ni. Kat Terengganu. Malam ada orang Terengganu tak malam ni? Ada orang Setiu tak malam ni? Malam ni ada forum di Setiu, Terengganu. Ada orang Terengganu petang ni yang sedang bersama kita dalam grup Zoom ni.
Kalau ada orang Terengganu, kalau ada orang stew, kita jumpa di stew malam ni. Kak Saleha kata nak balik JB. Kak Rahayu orang Terengganu duduk di Sepang. Lah orang Terengganu. Oh, Terengganu kat mana Kak Rahayu? Alhamdulillah. Saya orang Terengganu tapi dia tinggal di Shah Alan. Orang Terengganu tinggal di Shah Alan. Oh, Kak Rahayu Kepong. Kepong ada satu dekat Segambut. Ada satu lagi Kepong dekat Ngada Baru. Kak Maziah cuti ni adik-beradik dari Kelantan datang KL. Dasimah Satai dari Singapura. Singapura kat mana Singapura? Saya pernah pergi Singapura ni dekat Paris. Pasir Ris, Paris. Singapura dia panggil Paris. Kak Zaitun cabang 3. Kita malam esok ada kuliah maghrib ceramah di Masjid Tokku cabang 3 malam esok. Balik Terengganu ni nak balik berehat tapi penuh juga dengan program. Cikgu Anzra. Asal Ganu lah duduk Batu Cave Gombak. Okey. Alhamdulillah ramai malam ni dari seluruh dunia petang ni bersama kita. Saya di KT dekat Bukit Besar, Jalan Pasir Panjang. Okey. Kita baca satu lagi hadis Kita baca satu lagi hadis petang ni. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam bab taqwa. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء Rawahu Muslim. Allah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia ini sangat manis dan indah. Hulwatun khadirah. Yang ni kita perlu English translation. Menarik ni, menarik. Kalau ada mana Kak Ros tadi tolong share. Dalam hadis ni Nabi sebut inna dunya, sesungguhnya dunia hulwatun khadirah. Dalam terjemahan yang ada dengan saya ni dia tulis sangat manis dan indah. Hulwah khadirah. Ada tak English translation? Hulwah memang manis. Khadirah, dia asal khadirah ni akhdar, hijau. Hijau. Manis dan hijau. Indah dan menggiurkan dalam buku saya. Hulwah fil madaq. Khadirah fil mar'ah. Jumpa tak perkataan hulwah khadirah? Jumpa tak? Cuba garis dua tu. Perkataan khulwah letak nombor 1 kecil kat tepi dia. Khadirah letak nombor 2 kecil. Letak dah? Siapa dah tulis? Kita tengok. The Prophet said, the life of the world is sweet and green. Khadirah tadi. Akhdar, hijau. Okay. Sweet and green. Ini tepat sebenarnya maksud dia. Manis dan hijau. Terjemahan word by word. Saya suruh tulis tadi, perkataan hulwah letak nombor 1, khadirah letak nombor 2. Kemudian carilah ruang kosong tepi ke, kiri ke, atas ke, kanan ke. Buat balik nombor 1. Manis
dirasai. Yang hijau, nombor 2 tu hijau, indah, dilihat. Jadi dunia ni, 2 sifat berkait dengan dunia, ialah orang nak rasa dan orang nak lihat. Kenapa orang sanggup bayar keluar duit yang begitu banyak nak pergi bercuti di tempat-tempat yang walaupun mahal orang pergi juga. Sanggup beli tiket, nak pergi mana tu? Nak pergi ke Maldives. Nak makanan yang mahal. Kenapa awak beli? Mahalnya makanan ni. Daging wayu. Sekilo sampai 8,000. Mahalnya. Sebab apa awak nak makan? Sebab dia slice stick dia tu, Ustaz. Rare. Medium rare. Bukan well done. Tadi dia makan. Mahal. Sikit je. Rasanya sedap. Ada orang kata saya sanggup keluar duit banyak mana puasa saya bayar, saya tak kisah mahal pun. Sebab hulwah, manis, dirasai. Ini yang manusia nak. Dan inilah yang dunia yang menipu manusia. Khadirah, indah, cantik. Untuk landscaping, untuk hias rumah, tanam pokok indah, indah. Ini 2. Nabi sebut apa? Inna dunya hulwatun khadirah. Sesungguhnya dunia manis dan indah. 2 yang manusia kejar, 2 yang manusia tertipu dengannya. Lalu Rasulullah beritahu, wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah makes you generation succeeding one another, to that he may try you in respect of your actions. Dia kata apa sini? Dan Allah menyerahkannya kepada kamu untuk melihat bagaimana kamu berbuat. Dunia manis dan indah, hijau. Allah serah pada kamu, wahai manusia, untuk menguruskan dunia yang bersifat begini, dan fayanzura kaifa ta'malun. Allah akan observe, Allah akan pantau, Allah akan melihat bagaimana kamu menguruskan dunia ini yang orang kejar tadi manis dan indah. Kamu jadi khalifah atas muka bumi ini, Allah bagi, Allah akan tengok macam mana kamu urus dunia ini. Dan ingat kata Rasulullah, fattaqud dunya, maka bertakwalah kepada Allah dalam urusan untuk dapatkan dunia ni. Takwa pada Allah untuk uruskan dunia ini, dan bertakwalah pada Allah berkait dengan orang perempuan. Sesungguhnya fitnah pertama, ujian pertama Bani Israel berlaku berkait dengan perempuan. Ini bukan Rasulullah nak menghina orang perempuan. Rasulullah nak beri peringatan. Bertakwalah pada Allah dalam urusan dunia yang manis, yang indah tadi, dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan yang berkait dengan orang perempuan. Lalu Nabi ingatkan, sebab sejarah Bani Israel dulu, awal-awal fitnah yang berlaku adalah berkait dengan orang perempuan, berkait dengan nafsu. Yang jahat di kalangan Bani Israel. Adapun perempuan yang muslimah, yang salihah, yang mukminah, maka kita katakan alhamdulillah. Kita baca sikit. Memang ujian dunia dan wanita sering menggugurkan iman. Sejarah manusia penuh membuktikan yang demikian itu. Sebab itu hendaklah manusia berhati-hati benar, jangan sampai terpedaya atau masuk dalam perangkap syaitan dalam menghadapi keduanya itu. Ya. Sebab tu musuh-musuh Islam mereka fokus kepada 2 ini. Yang manis, yang indah tadi. Jadi berkenaan dengan dunia, musuh Islam menawarkan kepada orang Islam benda ni. Dan juga yang kedua tadi berkait dengan wanita, perempuan. Jadi bagaimana musuh Islam dia faham bahawa ancaman ataupun fitnah pada Bani Israel awal-awal berkait dengan orang perempuan. Macam mana nak rosakkan orang Islam pula, rosakkan perempuan.
rosakkan para ibu, rosakkan bakal ibu melalui sukan. Alah, dia bersukan. Dia nak main lomba lari, dia kena pakai ketat macam tu barulah tak berat. Alah, dia sukan bukan apa pun, dia masuk pertandingan renang. Nak pakai bikini. Tak apa, dia masuk pertandingan renang melalui sukan. Dirosakkan wanita. Dan dia orang kata apa, masa sukan SEA dulu, sukan Asia, tiket yang habis dulu renang lah. Tiket kat bahagian berenang habis dulu. Renang perempuan. Yang renang lelaki tak habis lagi tiket. Yang renang perempuan ramai orang beli tiket. Tak tahulah. Gimnastik. Oh, kat nanang. Jadi, cara musuh-musuh Islam, dia nak rosakkan umat Islam, dia cuba tackle rosakkan perempuan. Nak jual tayar kereta. Nak jual tayar kereta, letak orang perempuan seksi tepi tayar. Tak ada kaitan langsung. Tapi dia bayar mahal-mahal. Ini sebenarnya eksploitasi kepada orang perempuan. Siang orang perempuan. Bila dah tua, tak laku dah. Dia anggap begitu. Dia anggap sebagai barang dagangan. Jadi musuh melalui sukan, melalui bisnes, mereka merosakkan wanita. Sebab mereka tahu, mereka kaji cara nak merosakkan ummah, rosakkan isteri, rosakkan ibu, rosakkan anak-anak gadis, maka akan beri kesan pada umat Islam secara menyeluruh. Allahu Akbar. Bahkan antara yang kita baca sejarah Nabi Adam alaihissalam, bila syaitan nak pujuk Adam supaya makan dari pokok yang Allah Ta'ala larang makan darinya. Allah Ta'ala larang Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarata. Allah Ta'ala kata, jangan dekati pokok ni masa Nabi Adam dan Hawa di dalam syurga. Ada riwayat menyatakan bahawa bila pujuk Nabi Adam tak pergi. Akhirnya pujuk melalui Hawa. Dan berjaya tipu daya syaitan itu. Allahu Akbar. Kan? Bang, bolehlah bang. Tak apalah bang nak tukar perabot tu bang. Perabot rumah kita ni lama dah bang. Bolehlah. Tak boleh beli cara riba tu. Abang tak ada duit tapi yang dia orang offer tu cara riba macam tu. Tak apalah bang. Tak apalah bang. Abang sayang ai tak? Sayang. Jumlah riba pun riba lah nak buat. Macam mana zaman sekarang? Kadang-kadang berlaku sebegitu. Tapi bukan semua orang perempuan macam tu. Ada orang perempuan kata, bang tak payah bang. Saya tak nak terlibat dengan riba. Biarlah saya duduk atas tak selesa ni pun tak apa bang. Kita sabar dulu bang. InsyaAllah adalah rezeki nanti. Itu wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi tipu daya syaitan, tipu daya iblis ini jahat. Sebab tu Nabi kata bertakwalah pada Allah dalam urusan berkait dengan dunia dan bertakwalah kepada Allah dalam urusan yang berkait dengan wanita. Hadis ketiga ni cantik. Alang-alang kita bincang bab takwa, ini satu doa petang ni. Biar kita last sekali dengan doa petang ni. Doa ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi petang ni kena baca sikit doa ni. Jom. Kita baca. Doa ni saya baca, sila ikut. Boleh? Buka mic sekarang. Allahumma inni as'aluka al-huda والتقى والعفاف والغنى. Doa yang bagus ni. Allahumma Ya Allah, al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. 4 perkara kita minta dengan Allah. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Okey, saya nak seorang baca. Siapa nak baca cuba sebut nama dia. saya. Siapa saya tu? Aminah. Ha? Aminah.
Okey, cuba baca. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afa wal ghina Wal afafa wal ghina. wal ghina. Ya Allah, aku mohon denganmu petunjuk. Aku Jiwa mohon takwa, mohon jiwa kesopanan dan kepaman dan kekayaan. kekayaan. Orang lagi tolong baca. Siapa nak baca? Sebut Saya, nama Ustaz. dia. Fatimah. Sila. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Masya Allah. Betul, betul. Kalau kita boleh jadikan doa ni sebagai amalan kita sangat baik. Cuba kita tengok. Okey, off mic. Off, mute. Tekan mute. Okey, mute. Tengok maksud dia. Allahumma inni as'alukal huda. Kita minta hidayah dengan Allah. Wattuqa. Kita minta taqwa. Kita minta Allah beri kita taqwa. Wal afaf. Al-afaf, kesopanan, kemuliaan, marwah. Wal ghina. Al-ghina dengan makna kaya jiwa. Kaya dengan dua makna. Kaya harta dan juga kaya jiwa. Tak mengharap daripada orang. Kita baca kat bawah ni sikit. Sesungguhnya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian singkat tetapi meliputi segala kepentingan hidup. Yang pertama minta hidayah. Hidayah meliputi segala jalan ikhtiar sehingga selamat dari kesesatan. Allahumma inni as'alukal huda. Yang kedua wattuqa, taqwa, bererti waspada dan hati-hati serta teliti. Taqwa. Bab kita sekarang. Wal afaf, dia terjemah sini kesopanan, bererti menjaga kehormatan diri sehingga tidak terjerumus ke dalam lembah kerendahan. Ini kita minta dengan Allah. Dan juga kita minta wal ghina, kekayaan yang meliputi kekayaan jiwa maupun kekayaan harta. Dan keempat macam permintaan itu semua hajat keperluan manusia yang tidak dapat ditinggalkan satu pun daripadanya. Moga-moga kita dapat sama-sama amalkan doa ni. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon darimu hidayah, aku mohon darimu al-afaf, at-tuqa wal afaf wal ghina. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah akan datang dalam bab taqwa, hadis yang seterusnya insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi sekadar ni pertemuan kita pada petang ni. Terima kasih yang sentiasa istiqamah bersama kita, ada 60 orang lebih petang ni. Terima kasih kepada yang tolong share. Minggu depan tak ada cuti ke kita tak sambut pun raya Cina. InsyaAllah kita kelas macam biasa. 3 Februari insyaAllah kita kelas kita on kan. InsyaAllah kita on. Terima kasih pada yang sentiasa istiqamah. Kak Junaidah kata nak order habatus Saudi. Saya tak ada habatus Saudi. Itu kena pergi ke Mekah lah. Habatus Sauda ada. Habatus Saudi. Habatus Sauda. Yang nak order habatus Sauda boleh kontak nombor ni senang. Nombor ni kalau nak order habatus Sauda ataupun lagi mudah pergi ke website ni je. Lagi mudah. Boleh pergi ke website ni untuk order habatus Sauda ataupun WhatsApp ke nombor ni Jadi saya rasa sekadar dulu untuk petang ni. InsyaAllah panjang umur kita jumpa dalam kuliah akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.